Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudara muslim majlis, yang saya hormati Abang Wen yang di-Pertua PAS kawasan, saudara saya sebentar tadi Ustaz Nasruddin yang terpaksa bergegas, seluruh kepimpinan PAS, keadilan kawasan Kemaman, saudara-saudari, pakcik-makcik, adik-adik yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya tak pernah diberi masa lama macam ni, sejam suku ni. Ceramah apa sejam suku ni lah? Ceramah di Binjai ni kira agak istimewa sebab rumah kakak saya di belakang tu je. Ayah saya dulu, keluarga saya berhijrah daripada Besut masa saya kecil, umur 2-3 tahun, cari peluang hidup yang lebih baik di Kemaman. Masa tu tempat pertama yang dibeli tanah di belakang tu, belakang Binjai. Masa tu saudara-saudari, tahun 80-an, kalau kerja kampung pun orang kita masih lagi mampu untuk beli tanah. Tanah dulu harga 3-4 ribu je. Tanah belakang tu harga 3-4 ribu je. Sekarang ini, selepas UMNO Barisan Nasional mentadbir Malaysia 54 tahun dijaga Malaysia ni, kononnya hebat sungguh. Orang kita, orang Melayu, Bumi Putera, Cina sekalipun, kalau kerja gaji 10 ribu pun tak boleh beli tanah lah ni. Kalau di Kemaman, betul tak? Ini jenis hebatnya UMNO Barisan Nasional. Dia kawal ekonomi kita. Sepatutnya kalau kerajaan tu betul-betul berkesan hebat jaga ekonomi, orang makin kaya, duit makin banyak, harta makin boleh tambah. Hanya di Malaysia sahaja kita ada kerajaan yang kaya dia nampak hanya menteri. Menteri ada 250 juta. Lah ni yang terbaru ni. Yang terbaru saya nak sebut, cerita anak menteri pukul orang. Ada orang Faham dengar tak? Anak menteri, ayah dia menteri undang-undang, ayah dia menteri parlimen, Datuk Seri Nazri Tan Sri Aziz. Ayah dia ni kalau dalam parlimen bercakap tentang undang-undang, cerita pasal parlimen, cukup hebat. Dialah kaki pukul UMNO Barisan Nasional. Sebab itulah agaknya anak dia pun jadi kaki pukul orang juga. Dulu 5-6 tahun dahulu anak dia ni nyaris-nyaris nak disabitkan dengan hukuman gantung sebab menyebabkan kematian pekerja-pekerja di restoran di Kuala Lumpur. Kita ingat 5-6 tahun tu habis, kali ni berlaku lagi. Anak dia pukul orang sekali lagi, kamera ambil, dia pukul tok jaga. Budak jaga yang jaga kondominium kena pukul dengan anak seorang menteri. Yang dia pukul tu satu hal yang saya nak sebut, anak menteri ni cukup hebat. Dia lah bawa Mercedes yang 500,000 juta pun dia bawa kereta Humvee hak besar tu, hak harga 700-800 ribu pun dia juga. Tapi dia tak kerja apa, tak ada kerja. Belajar pun tidak, kerja pun tidak. Ini Malaysia di bawah UMNO Barisan Nasional. Orang biasa macam saudara-saudari, kakak saya, kawan-kawan di Kemaman, kerja siang malam macam mana pun nak beli sebidang tanah, kita payah lah ni. Saya sampai sekarang tak boleh beli tanah. Tak cukup duit. Saya yang kerja lama dalam korporat pun hanya mampu beli, satu beli rumah teres, satu beli apartmen. Rumah teres sebab politik kena jual, tak ada dah lagi, tinggallah apartmen kecil. Sebab tak mampu. Harga sekarang tinggi. Saya nak mula dengan itu saudara-saudari. Sebab itu pilihan yang kawan-kawan kita rakyat di Kemaman, di Donai Putih ada. Pilihan raya ni memang jelas akan berlaku bila-bila masa. Ada orang kata bulan 9, ada orang kata tahun depan. Tapi kalau ikut perkiraan kita, bukan Najib Tun Razak seorang je yang duk tenung-tenung bila tarikh pilihan raya ni. Kita pun ada perisikan juga. Kita ada orang dalam jabatan kerajaan pun kita ada. Dalam polis pun kita ada. Dalam perisikan tentera pun kita ada. Sebab itu cerita pasal lembu pun keluar. Sebab orang dalam yang baginya. Sebab itu cerita pasal berapa Najib Tun Razak belanja untuk pertunangan anak dia 500,000 juta pun kita ada. Sebab orang dalam pejabat dia sendiri beritahu.
Sebab itu juga berdasarkan maklumat-maklumat hak kita boleh daripada Putrajaya dan sebelah sana, saudara-saudari, pilihan raya ini sudah terlalu dekat. Kalau tidak berlaku di akhir bulan 4, kita rasa insya-Allah boleh dipanggil akhir bulan 5 ataupun paling lambat awal bulan 6. Jadi kalau jentera tadi nak buat sekali lagi kutip, boleh kutip sekali lagi. Kalau selama ni bagi RM5, kali ni bagilah 50 pula. Pilihan raya dah dekat sangat ni. Saya kenapa kita kata pilihan raya insya-Allah berlaku dekat? Bulan 4, bulan 5, bulan 6, bukan bulan 9. Pertama, sebab kerajaan Malaysia tak ada duit. Satu-satunya kelebihan yang dia ada sekarang berbanding dengan Pakatan Rakyat yang anggotanya PAS, Keadilan dan DAP, hanyalah sebab sebelum ini dia bagi RM500. Dia yakin dengan dia bagi RM500 kepada setiap keluarga ini yang kononnya pendapatan bawah RM3,000, dia rasa dia boleh beli undi rakyat, dia rasa dia boleh menang di kampung-kampung. Tapi dia juga tahu harga barang mahal sekarang ini. Minyaknya tinggi. Nak hantar anak mengaji, tinggi. RM500 ini bagi orang kampung, apatah lagi orang yang duduk di bandar, tak sampai sebulan baca ngaji. RM500 ni kalau beli beras 10 kilo, gula 5-6 kilo, hantar anak ke sekolah beli susu anak, tak sampai setengah bulan habis. Bulan depan, rakyat masih lagi mengeluh dengan harga barang yang tinggi. Sebab itu dia tahu. Dia agihkan wang antara bulan 1 sampai bulan 3 yang terakhir sekali dalam awal bulan 4. Kalau dia tak panggil pilihan raya, dalam masa sebulan 2 bulan selepas dia bagi duit itu, rakyat akan lupa, rakyat akan terus marah dengan UMNO Barisan Nasional. Sebab orang ingat BN, orang ingat barang naik. Orang ingat UMNO, orang tengok baju merah, orang ingat lembu sekarang. Sebab itu, kalau dia tak panggil pilihan raya bulan 4 atau bulan 5, dia nak tunggu pula bulan 9 akan datang. Dia nak tunggu sampai akhir tahun. Dia nak tunggu tahun depan. Maknanya dia kena cari duit lagi. Dia nak rasuah rakyat sekali lagi. Tapi malangnya, Malaysia ni dah miskin. Duit dah tak ada. Dia dah berhutang. Selama ini kita berhutang sampai sekarang ini Malaysia ni dah nak sampai had berhutang. Negara pun macam juga kita. Kalau pendapatan kita RM2,000 tiap-tiap bulan, RM1,000 tiap-tiap bulan, kita tak bolehlah nak ambil pinjaman sampai 100 juta, 200 juta. Ambil pinjaman kena padan dengan pendapatan kita tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan. Serupa dengan Malaysia. Pendapatannya tak banyak. Pendapatan hanya 160 bilion tiap-tiap tahun. 160,000 juta tiap-tiap tahun. Itu je pendapatan kita. Kita berhutang ni sampai sudah mencecah 500,000 juta. Maksudnya kita berhutang 4 kali ganda daripada pendapatan kita tiap-tiap tahun. Kalau kita nak banding dengan kita di rumah, gaji 2,000 tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, kita kena bayar pinjaman 8,000. Tak boleh tau. Sebab itu dia tahu, kalau dia nak tunggu bulan 6, bulan 8, bulan 9, dia maksudnya menunggu kekalahan. Kalau ada sekarang, walaupun dia masih lagi tidak yakin dia boleh menang Putrajaya, tapi dia rasa dia boleh tipu. Dia boleh tipu undi, dia boleh tipu daftar pengundi. Sebab itu kepada seluruh kawan-kawan Pakatan Rakyat di Kemaman, di Dun Air Putih, saya minta tolong banyak-banyak. Kita siap siaga sekarang. Mana yang perlu buka bilik gerakan, buka bilik gerakan sekarang. Mana yang ada lembu lebih, juallah lembu lebih, bagilah kepada pimpinan kita, gerak kerja kita. Pilihan raya insya-Allah akan berlaku. Kalau tak hujung bulan 4, kita rasa hujung bulan 5. Saudara-saudara, itu baru satu tanda kenapa pilihan raya umum akan berlaku. Apa lagi tanda-tanda terbesar ni? Dia pilihan raya ni pun dia macam tanda-tanda kiamat je. Ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Pilihan raya ada tanda-tanda pilihan raya kecil. Kerajaan bagi duit tu memang tanda-tanda pilihan raya kecil lah. Saudara-saudara nak tahu, dalam Parlimen 2 hari lepas, Parlimen membentangkan bahawa, kalau tengok TV tiap-tiap malam ni, kita tengok Najib dengan Muhyiddin ni, kerja dia pusing satu Malaysia. Daripada Kemaman je dia tak mari lagi. Muhyiddin dengan Najib mari Kemaman dah lagi.
Kalau tidak, setiap kawasan dia pergi ni. Kawasan yang dia pergi ni, kawasan yang Pakatan Rakyat menang. Kawasan PAS, kawasan PKR, kawasan DAP. Dia pergi daripada Gopeng dia pergi Ipoh Barat, daripada situ dia pergi Selayang ke Gombak Kampang. Setiap tempat yang dia bagi ni, macam-macam dia janji. Masjid boleh 3 juta. Jumpa orang tu, bagi 200 orang. Jumpa longkang hak molek tu, dia suruh katak buat longkang baru. Dalam masa 2 bulan, Pakcik Makcik saudara-saudari, dia dah round satu Malaysia, Najib dengan Muhyiddin ini, dia dah belanjakan 680 juta. 680 juta, dia belanja dalam masa 2 bulan untuk rasuah rakyat dan pengundi nak mari pilihan raya. Kelantan itu, Kelantan yang Pakatan Rakyat takbir dah 20 tahun lebih itu, tiap-tiap tahun, bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, kita hanya perlukan 440 juta untuk tampung pembiayaan dan perbelanjaan rakyat. Bayar gaji pun yang itulah, buat rumah yang itulah, buat jalan yang itu, hanya 440 juta. Najib dengan Muhyiddin 2 bulan dia berkempen round satu Malaysia ini, dia dah belanja 680 juta. Sebab itu tanda-tanda kecil ada pilihan raya. Dia bagi duit, dia round, bagi projek-projek yang sepatutnya tak ada ni. Dia bagi projek tu untuk bagi pada orang UMNO lah. Macam saya balik ke Mambang 2 minggu lepas. Saya tengok kain rentang besar, majlis perasmian Masjid Bukit Kuang. Kerja gila ke apa? Masjid Bukit Kuang tu masa saya sekolah lagi ada dah situ. Lepas hampir 20 tahun dia buat masjid tu, dia rasmikan Masjid Bukit Kuang itu. Saya dimaklumkan perasmian Masjid Bukit Kuang itu melibatkan belanja 1 juta. Dia sebenarnya bukan dia nak rasmi masjid. Masjid ni tak payah rasmi. Nak rasmi masjid, pergi sembahyang jemaah ramai-ramai. Rasmi masjid lah tu. UMNO punya style rasmi masjid, panggil orang buat kemah besar-besar, bagi makan. Sebab 1 juta yang dibelanjakan itu masuk poket kawan-kawan dia dalam UMNO Barisan Nasional sebagai persiapan pilihan raya. Jadi tanda-tanda kecil kita tengok dah. Masjid hak tak patut rasmi pun dia rasmi. Longkang hak molek pun dia katak semula, suruh buat longkang sebutir lagi. Jalan hak tak perlu pun dia buat jalan. Najib dah round satu Malaysia. Itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar dia apa? Tanda-tanda besar dia, kawan-kawan yang datang ceramah ni memang tak tengok utusan Malaysia, tak baca TV3, tak tengok lah. Tapi kalaulah sekali-sekala terpandang, iaitu yang akan turunnya tanda-tanda besar pilihan raya nak sampai. Kenapa? Manusia sampah macam Umi Hafilda, macam Izam Makno, Nala Karupan. Semua tiap-tiap hari orang inilah yang duduk di depan sekali surat khabar. Saya tengok dah seminggu dah pakatan ini ni. Perjanjian sulit di antara celaka-celaka jahanam ini tiap-tiap hari keluar muka depan surat khabar dalam TV, kononnya untuk mendedahkan keburukan Anwar Ibrahim. Itu maksudnya tanda-tanda besar pilihan raya nak sampai lah. Dulu 2008 macam itu juga. Seminggu, sebulan sebelum pilihan raya ni, tiap-tiap hari RTM, TV3, akhbar keluar. Anwar pergi bersalam dengan orang India, pun masuk surat khabar. Anwar pergi makan dengan orang Cina, pun masuk surat khabar. Anwar pergi ceramah dengan orang Melayu pakai kopiah, pun jadi isu dalam TV. Sekarang berulang balik saudara-saudari, kerana mereka tahu kalau nak masuk pilihan raya umum kali ini, kalau mereka tidak hancurkan kredibiliti Anwar Ibrahim, mereka berdepan dengan kekalahan besar dalam pilihan raya umum akan datang. Sebabnya, dalam perkara-perkara yang bersabit dengan dasar kerajaan, bila kita bandingkan rekod prestasi negeri-negeri yang kita tak ada, kita tengok Kelantan, kita tengok Kedah, kita banding dengan Pulau Pinang dan Selangor, banding dengan negeri-negeri yang dia jaga, Pahang, Terengganu, Sabah, dia tak boleh nak acu. Dia tengok kalau dari Selangor, masa kita ambil alih dulu, duit dalam bank, pakcik, duit simpanan dalam bank 400 juta. 3 tahun kita berkuasa, kita gandakan 3 kali ganda jadi 1,200 juta. Dalam masa kita berkuasa 3 tahun ini, kita gandakan duit. Masa tu juga kita bagi duit kepada rakyat. Anak masuk universiti, RM1,000 kita bagi. Terengganu tak bagi? Ada Terengganu bagi? Tak ada.
Di Selangor kita bagi air percuma. Setiap orang di Selangor 20 meter padu tu tak payah bayar. Kebanyakan rumah kalau anak 2-3 orang dia tak payah bayar air di Selangor. Kosong. Mari bil di bawah tu ditulis bil air saudara dibayar oleh kerajaan negeri Selangor. Hal itu kita bayar 144 juta tiap-tiap tahun untuk rakyat. Kita juga bagi skim khifalah dan juga skim insurans untuk orang tua. Sebab itu orang beritahu, kalaulah orang nak sakit, nak mati, dia mati di Selangor. Sebab kalau pakcik tua, umur 60 tahun ke atas, setiap seorang kita bagi skim insurans 2,500. Maksudnya, kalau mati, kaum kerabat, waris dapat 2,500 untuk uruskan jenazah. Macam-macam yang perlu. Kalau sakit, sebab bila kita buat begitu, orang tua marah. Orang tua kata, takkan nak tunggu saya mati dulu baru saya nak dapat duit? Tak merasa. Jadi kita ubah skim insurans itu supaya kalau pakcik sakit, tengah-tengah sebelum mati ni sakit, ada sakit yang masuk hospital, kita bagi dulu RM1,000 untuk belanja perubatan. Terengganu ada bagi? Tak ada, Terengganu tak ada. Hanya di Selangor. Lepas tu di Selangor juga kita bagi setiap orang anak yang lahir di Selangor, lahir je kita bagi RM100. Kita buka skim tabungan kat dia supaya bila dia umur 18 tahun nanti, dia ada beribu duit paling kurang RM1,500 supaya dia boleh gunakan duit itu masuk universiti. Sebab itu orang Terengganu kalau nak anak ramai pergi beranak di Selangor. InsyaAllah ada tabungan. Dalam kita buat semua ini pakcik-pakcik saya sehari, bukan duit habis. Kita boleh ganda 3 kali daripada 400 juta kepada 1,200 juta ringgit dalam bank. Itu yang Najib ni sekarang, dia tengok kepada Selangor ni, dia lebih geram untuk ambil alih Selangor ni, lebih geram lagi bila dia tengok masa dia tengok Altan Tuya dulu. Masa dia tengok Altan Tuya dulu, dia tak geram macam tu. Sekarang dia tengok Selangor ni cukup geram. Sebab apa? Duit banyak, 1,200 juta. Kalau dia boleh Selangor lepas ni memang kaya raya lah UMNO Barisan Nasional. Sebab itu tak campur dengan Pulau Pinang lagi. Pulau Pinang ambil alih kerajaan daripada Barisan Nasional dulu, hutang 600 juta hutang. Lepas itu Majlis Perbandaran Seberang Perai Selatan nak bankrupt, gaji tak boleh bayar. Masa kita ambil alih, lepas 3 tahun kita ambil alih, hutang tinggal 30 juta. Kita bayar 600 juta hutang. Pada masa yang sama, Kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang boleh bagi bantuan. Kalau orang tua 60 tahun ke atas, setiap tahun dapat RM100 contohnya. Dan pelbagai bantuan yang lain. Saya tak payah sebut cerita Kedah. Cerita Kedah dulu, zaman UMNO Barisan Nasional, dia lelong balak sama geng-geng dia. Setiap 1 tahun, belanja dan pendapatan yang boleh dapat daripada hasil balak ni, tak sampai dalam 5-6 juta. Mari Kerajaan Pakatan Rakyat di bawah Datuk Seri Azizan, 1 tahun kita dah boleh mencecah 60 juta. 60 juta daripada 5-6 juta, 10 kali ganda. Beza dia mudah je. Dulu zaman dia bagi kepada anak-beranak dia. Dia bagi kepada adun, JKK, Ketua Bahagian. Ketua Bahagian ini bagi pula kepada Cina, yang untungnya Cina. Ini kerajaan yang mendahulukan orang Melayu ni dia bagi pada Cina. Bukan kita nak bermusuh pada Cina. Cuma kita marah cara dia tipu orang Melayu. Yang kayanya Cina dengan toke-toke balak UMNO Barisan Nasional yang makan atas angin. Sekarang ini di bawah Datuk Seri Azizan, kita pastikan setiap lot balak yang nak kita usahakan mesti buka tender terbuka. Siapa yang bagi harga paling tinggi dia dapat. Sebab itu pendapatan kerajaan negeri dari hasil balak meningkat daripada 6 juta sampai 60 juta saudara-saudari. Kalau Kelantan saya tak payah sebut. Kita semua tahu rekod kerajaan negeri Kelantan. Orang Terengganu cukup mahir tentang segala kebaikan yang kerajaan Pakatan Rakyat dipimpin PAS Kelantan dah buat selama 22 tahun berkuasa. Sebab itu saya ulang satu-satu ni. Sebab rakyat bukan bodoh. Bila dia tengok antara dasar dan rekod prestasi pentadbiran UMNO Barisan Nasional banding dengan Pakatan Rakyat, dia tahu bahawa rakyat akan pilih Pakatan Rakyat. Tanya orang di Pahang, tanya orang di Terengganu, mana ada orang yang tak nak air percuma? Ada orang yang tak nak air percuma? Tak ada. RM20 tiap-tiap bulan kita bagi percuma. Itu baru air.
Tak campur janji-janji kita yang lain yang saya akan huraikan lepas ini. Sebab itulah UMNO Barisan Nasional dalam bulan-bulan terakhir sebelum masuk pilihan raya ini, saudara-saudari, memang tiap-tiap hari dalam utusan Malaysia, berita harian The Star, dia akan ambil pendekatan untuk hina, fitnah, maki dan tekan pimpinan kita. Yang awalnya sudah tentu dia mula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dia nak pastikan rakyat hilang kepercayaan kepada bakal calon Perdana Menteri Pakatan Rakyat. Dia ingat, kalau rakyat tak yakin dengan Anwar Ibrahim, maka rakyat tak yakin dengan Pakatan Rakyat yang ada PAS Keadilan DAP. Cuma saya nak pesan pada saudara-saudari, memang dia bermula dengan Anwar Ibrahim. Tetapi dia akan turun dan juga akan kena kepada semua pimpinan kita yang lain. Ustaz Hadi pun akan kena. Tingkit Siang pun akan kena. Dalam minggu-minggu terakhir lepas ini tengoklah. Dia akan mainkan wayang macam mana pimpinan-pimpinan PAS ini jenis yang potong tangan orang, jenis yang baling batu rejam orang sampai mati untuk menakut-nakutkan masyarakat Cina. Kepada masyarakat Cina India pula, dia akan tunjukkan macam mana PAS ini kononnya, kalau PAS berkuasa, habislah orang Cina. Kepada orang Melayu kat kampung, dia tunjuk Lim Kit Siang, dia tunjuk Puan Eng untuk menakut-nakutkan kalau orang Melayu undi Pakatan Rakyat, maka Malaysia ni jadi macam Singapura. Permainan itu, saudara-saudari, akan kena kepada setiap pimpinan parti. Malah saya sendiri sekarang dah kena. Saman 100 juta tu dia dah saman. Hari ini kes. Tu yang saya balik lambat sikit, tadi ada di mahkamah. Tiap-tiap minggu kita kena pergi mahkamah sekarang sebab berdepan dengan saman 100 juta Syahrizad Jalil. Cuma hari ini tak cukup dengan dia saman kita 100 juta. Kerajaan, UMNO Barisan Nasional dan NFC, dia buat satu laporan polis menuduh saya melanggar Undang-Undang Perbankan Malaysia yang kononnya bila kita dedahkan tentang rumah yang dia beli, bila kita sebut pinjaman yang diambil, ini melanggar Undang-Undang Perbankan Malaysia. Kalau disabitkan kesalahan, boleh dipenjara 3 tahun dan juga denda 3 juta. Dia dah saman 100 juta, dia nak penjara lagi, kurang ajar. Cukuplah saman 100 juta. Jadi lepas ini bukan saja saya kena turun naik mahkamah, saya kena turun naik balai polis. Payah sikit nak cakap mahkamah kepada BUMN. Ini UMNO Barisan Nasional. Setiap orang pimpinan yang ada dalam Pakatan Rakyat, dia akan tekan, dia akan serang, dia akan fitnah tiap-tiap hari. Kalau tengok apa yang diberitahu tentang keluarga, yang dia fitnah tentang keluarga saya, saudara-saudari. Dia sebut isteri saya minta fasah. Orang UMNO je main-main kita macam ini ni. Kita macam mana pun marah pada UMNO Barisan Nasional, kita tak fitnah begitu. Yang kita marah dan kita dedah ialah tentang penyelewengan yang dia buat. Dia makan duit rakyat 250 juta. Dokumen dah ada, kondo ada 8 biji. Kita dedah. Tapi kita tak sebut tentang perkara peribadi dia. Kita tak sebut tentang hal rumah tangga dia sebab itu kita tak tahu. Itu perkara sulit. Biarlah aib dia. Tapi dia orang dengan mudah saja boleh tiap-tiap hari. Jadi kalau kakak saya kesian dia baca internet. Tiap-tiap hari keluarga saya terpaksa berdepan dengan soal isteri saya minta fasah lah. Ayah saya kata saya derhaka. Segala jenis benda. Sebab itu permainan ini dekat dengan pilihan raya akan sampai ke kemaman. Lepas ini keluar cerita PMW baru. Siap sehari dia kata PMW ada bini nombor 3. Betul. Jadi saya sebab itu jangan kita lali dan termakan. Saya pasti yang datang semua ini orang yang betul-betul istiqamah, yang tahu baik dan buruk, yang akan berjuang sampai habis-habisan untuk kita menang kali ini. Tapi kawan-kawan di sekeliling kita, di tempat kerja, di kedai kopi, maklumkan kepada mereka, janganlah kita termakan dengan fitnah-fitnah ini, baik yang kena kepada Anwar Ibrahim, sampailah yang kena kepada pimpinan bawah kita. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sama-sama kita bersubahat kalau kita percaya, kecuali terutamanya yang melibatkan soal-soal yang hudud, yang kena ada saksi 4 orang, yang melibatkan aib dan maruah seseorang. Jangan kita
termakan sama dan terbalik pada mereka. Saya dah sebut tanda-tanda kecil pilihan raya. Tanda-tanda besar pilihan raya bila Umi Hafilzah, Nala Karupan, Izzah Makno akan hentam dan fitnah Anwar hidup-hidup. Sebelum ini dia kata Anwar liwat. Lepas Anwar liwat, kes dibuang, sekarang dia kata Anwar bisexual pula. Saya tak tahu apa lagi yang dia nak kata pasal Anwar Ibrahim. Sekarang ini dia bawa satu kes mahkamah, dia kata Anwar curi duit bank 400 juta. Agaknya kalaulah mati Anwar Ibrahim ni, selamatlah Malaysia kot. Tak ada dah masalah kat Malaysia ni. Kalau ikut UMNO Barisan Nasional, semua perkara buruk yang ada kat Malaysia ni semua Anwar Ibrahim punca. Tapi saudara-saudari, mereka buat begini sebab dia tahu kalau panggil pilihan raya umum akan datang, UMNO Barisan Nasional ni goyah. Bukan Daim je yang kata, Najib pun tahu. Dan pendapat Daim itu, pendapat Mahathir yang sekarang ini duk menakut-nakutkan UMNO bahawa UMNO boleh kalah dalam pilihan raya ini berdasarkan beberapa fakta yang cukup jelas. Apa yang Daim kata? Daim sebut, saya kenal Daim ni lama, masa saya belajar di United Kingdom. Daim ni selalu pergi ke UK, di London. Dia juga penaung persatuan pelajar yang pernah saya tubuhkan dulu. Daim ni orang ni kecil macam ini je. Daim ni penakut nombor 1 Malaysia. Kalau suruh dia mari bagi ceramah macam ni, sumpah dia tak boleh bagi ceramah. Dia bercakap dengan orang ni ketar-ketar ni. Kalau bahasa kami student dulu, bila dia nak bagi ucapan, dia punya teks ucapan ni atas kertas manilakat yang besar-besar tu. Itu Daim Zainuddin. Penakut besar sebenarnya. Dia bukan jenis macam pimpinan kita yang berani turun berceramah berjumpa rakyat. Dia duduk belakang, dia upah orang. Upah Umi Hafilzah, upah utusan Malaysia. Jadi saya kenal rapatlah Daim ni. Lama dah saya kenal Daim. Daim kata, mari pilihan raya umum kali ini, UMNO jangan cuba berlengah-lengah dan rasa selesa. Sebab pilihan raya umum kali ini, hanya 3 negeri je yang UMNO boleh menang selesa. Pertama Johor. Itu pun dia tak sebut cerita sebenar pasal Johor. Pertama Johor, kedua Melaka, ketiga Pahang. Penilaian kami di Pakatan Rakyat, daripada 3 negeri itu, sebenarnya yang betul-betul selamat kepada UMNO Barisan Nasional hanyalah Melaka. Pahang pun tak selamat, Johor pun tak selamat. Kenapa Johor tak selamat? Saya dah 3 minggu lepas saya di Johor, di Batu Pahat. 2 minggu lagi saya akan habiskan 3 hari di Johor. Dari Gelang Patah ke Pasir Gudang, ke Teberau, ke Segamat. Ini semua kursi-kursi menteri. Kenapa Johor tak selamat? Mahathir dulu, zaman dia berkuasa betul-betul dahulu, zaman dia ada undi Cina. Dia nak tekan orang Melayu. Dia ubah persempadanan semula, kawasan-kawasan di negeri Johor itu, pakcik-makcik, dia dah tak ada kawasan yang majoriti Melayu. Semua dia majoriti campuran. Maksudnya, orang Melayu antara 50 hingga 60%, orang Cina dan India antara 40 ke 50%. Kursi 50-50. Baik Teberau, baik Batu Pahat, baik Muar, baik Ledang, baik Fakri, baik Johor Bahru, baik Gelang Patah. Semua ini, baik Kulai, semua ini kursi yang majoriti Melayunya 50%, majoriti Cina Indianya 50%. Kalau dalam pilihan raya umum yang lepas 2008, semua kerusi-kerusi yang macam ini saudara-saudari, terutamanya di Selangor, di Pulau Pinang, di Perak, di Negeri Sembilan, malah di Kuantan dan Indah Mahkota sekalipun, semua kerusi-kerusi ini dah jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Sebab undi Cina dan India memang jelas berpihak kepada Pakatan Rakyat. Sebab itu di Johor, kalau dipanggil pilihan raya hari ini saudara-saudari, kawan-kawan kita di Johor yakin paling selebek, paling busuk, paling teruk, kita akan menang 10 kerusi parlimen daripada Johor. Saya boleh sebut terus. Kita boleh menang Gelang Patah, Kulai, Teberau, Segamat. Kita akan menang Muar, Batu Pahat, Ledang. Mana lagi? Sudah 7 dah. Ada 3 lagi yang di AP punya. Yang ini semua kita boleh menang. Sebab itu dia tahu kalau panggil pilihan raya umum kali ini, kalau berdepan betul-betul tanpa menipu, mereka akan kalah.
di Putrajaya. Pahang pun cerita yang sama. Soal liners akan terjebak ke seluruh Pahang menyebabkan bukan saja orang Cina tetapi orang Melayu juga tahu kalau undi UMNO Barisan Nasional akan ada satu kilang nuklear di situ yang kesannya bukan saja orang Pahang sampai orang Kemaman akan kena. Hari ini seorang orang muda cacat umur 30 tahun baru saja meninggal dunia di Perak. Dia ini adalah mangsa kilang yang sama yang suatu ketika dulu pernah berada di Perak, di Bukit Merah. Kilang liners ni, yang macam liners ni, bukan baru nak buka di Pahang. Tahun 80-an dulu dah ada kilang ini di Bukit Merah, di Perak. Kilang ini menyebabkan anak-anak cacat. Orang kena barah, lahirnya tangan kudung, macam-macam masalah. Sebab itulah kilang itu ditutup. Hari ini, salah seorang daripada mangsa radiasi yang datang daripada kilang tersebut baru saja meninggal dunia, menyebabkan orang makin tahu kalaulah kilang liners itu buka di Pahang saudara-saudari, kesan dia boleh sampai ke Kemaman, apatah lagi di kawasan-kawasan macam Paya Besar, Indra Mahkota, Kuantan dan tempat-tempat lain. Sebab itu saudara-saudari, yakinlah, percayalah, kalau mari pilihan raya umum kali ini, bukan saja kita akan menang di negeri-negeri macam Terengganu, jejak kita nak sampai ke Putrajaya ni dah tak jauh dah. Dalam 2-3 tapak lagi. Dalam 10 kilometer lagi dia saudara-saudari. Sebab itu, ini yang terakhir ni, baru 11.30 ni abang. Lama lagi ni. Sebab itu saudara-saudari, saya nak senaraikan 2-3 fitnah dan isu besar yang UMNO akan mainkan datangnya pilihan raya umum akan datang. Pertama, mereka akan terus main soal Israel. Di kursi-kursi macam Kemaman yang pengundinya ramai Melayu, sudah tentu dia rasa isu macam isu Israel ni ada kesan kepada orang Melayu. Dia kata Anwar Ibrahim kawan Israel. Dia kata Anwar Ibrahim ini menyokong Israel dan mengkhianati perjuangan rakyat Palestin. Saya nak bandingkan fakta 2-3. Saya dah sebut sebelum ini. Faktanya pertama, siapa yang menulis surat kepada Perdana Menteri Israel menyatakan hasrat untuk mewujudkan hubungan diplomatik? Bukan Anwar Ibrahim, bukan Ustaz Adi, bukan Ni Aziz. Yang tulis surat ini tak lain dan tak bukan Mursyidul Am, tapi bukan Mursyidul Am PAS, Mursyidul Am UMNO, Mahathir Mohamad. Mahathir tulis surat kepada Presiden dan juga Perdana Menteri Israel 3 kali. Yang pertama tahun 1994 kepada Yitzhak Rabin. Dia sebut secara jelas dia nak adakan hubungan diplomatik yang normal dengan Israel. Dia tulis dengan tangan, tanda tangan dia sendiri. 1994. 1997, Mahathir tulis surat lagi kepada seorang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang ada sekarang ni. Orang sekarang kata Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Dia tulis sekali lagi, dia minta supaya Benjamin Netanyahu selesaikan masalah dengan orang Palestin supaya dia boleh buat satu hubungan dagangan dan juga diplomatik dengan Israel. Yang terakhir, tahun 2000, dia tulis kepada Ehud Barak, seorang lagi Perdana Menteri Israel, yang ini lagi terus terang dia kata, bila sudah ada hubungan diplomatik nanti, saya berharap hubungan itu akan kekal selama-lamanya. Bukan Anwar yang tulis, bukan PAS, bukan DAP, yang tulisnya tak lain dan tak bukan Mahathir Mohamad. Sebab itu minggu ini saudara-saudari, kita dah ada satu dokumen ni dah lama dah. Kita biar aja dia main tentang Israel. Dia maki Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim ini kawan Yahudi. Kita tunggu je. Kita nak suruh dia termakan jengjerat sendiri. Minggu ini saya dengan saudara Saifuddin Nasution, ahli Parlimen Macang, dedahkan satu lagi dokumen. Mungkin orang Kemaman tak tengok lagi. Sebab dia tak keluar berita, dia keluar di internet. Saudara-saudari tahu, tahun ini Malaysia akan menganjurkan persidangan gas sedunia. World Gas Conference. Tak lama ni, 2 bulan lagi. Akan dibuat di Kuala Lumpur. Tarikhnya 4 ke 8 hari bulan 6.
Persidangan gas sedunia ini adalah persidangan orang-orang dan negeri-negeri kaya. Yang datang ini negara-negara yang mengeluarkan minyak dengan gas. Yang datang ini syarikat-syarikat terkaya di dunia. Esso, Mobil, Shell, Chevron, Total. Ini syarikat-syarikat minyak besar. Tiap-tiap 3 tahun, dia akan berkumpul, dia bincang tentang perniagaan, dia bincang tentang pelaburan. Malaysia nak lobby untuk jadi tuan rumah ni, dia dah mula lobby daripada tahun 2005 lagi. Masa tu saya di Petronas, saya memang masih lagi di Petronas pada ketika itu. Dia nak jadi tuan rumah persidangan gas sedunia ini, dia macam nak jadi tuan rumah Olimpik lah. Dia kena lobby, kena bawa orang-orang yang nak mengundi itu datang negara kita, tunjuk tempat kita dan sebagainya. Nak dijadikan cerita, tahun 2005 dahulu, masa kita sibuk, Malaysia sibuk berkempen untuk jadi tuan rumah, kita terpaksa berdepan saingan yang paling hebat daripada Rusia. Rusia pun nak jadi tuan rumah juga untuk persidangan gas tahun ini. Di sebelah Rusia adalah negara-negara Eropah sokong dia. Perancis sokong dia. Jerman sokong dia. Spanyol pun sokong dia. UK pun sokong dia. Jadi permohonan Rusia untuk jadi tuan rumah tu kuat. Nampaknya dia yang akan menang. Jadi Malaysia ni bimbang lah sebab yang sokong Malaysia Vietnam, Filipina. Tak kuat. Dia seri 5-5. Saya bagi tahu apa tindakan yang kerajaan Malaysia buat untuk menang lobby nak jadi tuan rumah persidangan gas dunia ini. Kita tulis surat kepada Israel, merayu kepada Israel supaya sokong kita. Surat itu tak ada. Surat itu yang kita dedahkan hari Rabu baru ini. Surat daripada Malaysia tulis kepada Israel, melutut, minta bantuan, merayu supaya Israel sokong Malaysia. Itu tak cukup lagi. Dalam surat itu, kita tawarkan kepada perwakilan-perwakilan Israel, jangan bimbang pasal hotel, pasal belanja, pasal penerbangan. Semua Malaysia akan tanggung, asalkan Israel undi Malaysia. Kerajaan UMNO Barisan Nasional, masa itu Perdana Menterinya Dollah Badawi, Islam Hadari. Sebab tu orang kata Islam Hadari ni Islam ada had, ada hari. Sebab esoknya belakang depan dia Islam Hadari, belakangnya dia tulis surat kepada Israel, melutut minta bantuan sokong Malaysia. Ketika itu Menteri Luarnya siapa? Tak lain dan tak bukan si Rais Yatim yang ada sekarang ni. Konon bersopan santun, Melayu pantun. Tapi belakang-belakang nasihat supaya Malaysia tulis surat merayu melutut minta maaf kepada Israel. Dan pada ketika itu juga penasihat kepada Petronas yang jadi tuan rumah yang bagi nasihat supaya tulis kepada surat kepada Israel ini tak lain dan tak bukan Mahathir Mohamad. Tak cukup dia tulis 3 surat kepada 3 Perdana Menteri Israel, dia juga tulis surat supaya Israel ini sokong Malaysia, segala perbelanjaan akan ditanggung beres oleh Malaysia. Surat itu kita dah keluarkan hari Rabu. Dia tak jawab. Tak apa. Kita ada tebal ni lagi surat. Termasuklah contohnya surat seorang kapitangan Petronas sendiri yang tulis surat kepada Mahathir, merayu kepada Mahathir, tolonglah campur tangan, hentikan perkara teruk ini. Malaysia tak boleh melutut minta tolong dengan Israel. Tak kena. Rosak kita. Mahathir tak buat apa. Bila Mahathir tak buat apa, satu laporan polis dikenakan lagi. Minta polis siasat dan ambil tindakan supaya kita jangan buat perkara teruk, tulis surat mengayu minta tolong dengan Israel. Polis pun tak ambil tindakan. Ada juga surat kepada Kementerian Luar berbincang bagaimana cara terbaik untuk pujuk Israel sokong Malaysia. Saudara-saudari, itu fakta. Saya dah bagi fakta siapa yang tulis surat. Oh, teruk orang ni. Kita nak tahu lagi apa? Pasal kuyuh ni kita tak apalah dia hantar mah. Kita dah tunjukkan surat yang Mahathir tulis. Kita dah tunjukkan surat yang kita melutut merayu kepada Israel. Fakta ketiga apa dia? Siapa yang duduk berpeluk berbaik dengan George Soros dan juga
orang-orang Yahudi, peniaga, spekulator Yahudi yang serang ekonomi negara kita. Bukan Anwar Ibrahim, bukan Haji Hadi, bukan Ustaz Ni Aziz. Yang berpeluk, bersalam, jadi kawan baik lepas itu, tak lain dan tak bukan Mahathir juga. Yang bisnesnya berbaik dengan Yahudi untuk beli kilang arak di Filipina pun Mahathir juga, saudara-saudari. Sebab itu saya minta supaya orang kita, orang Melayu terutamanya, jangan kita termakan dengan fitnah dan juga permainan UMNO Barisan Nasional dalam isu Israel. Pergi tanya orang Cina. Kalau saya berkempen di tempat Cina, pergi tanya orang Cina, tanya dia apa macam ini Anwar baik dengan Israel. Dia tak percaya. Dia kata ini semua tipu. Ini semua UMNO Barisan Nasional mau tipu orang Melayu. Orang Cina tak nak percaya ini tipu. Kita kena jadi pandai macam orang Cina. Pandai membezakan antara fakta, pandai melihat perkara yang sebenar. Yang nak berbaik dengan Israel tak lain dan tak bukan UMNO Barisan Nasional. Cuma mari pilihan raya umum akan datang. Sebab dia takut dengan kekuatan Pakatan Rakyat. Sebab dia tahu bahawa dasar Pakatan Rakyat, rakyat suka. Dia tidak ada pilihan lain kecuali dia ulang berkali-kali soal Israel ini. Itu yang pertama. Apa lagi isu besar yang dia akan mainkan dekat dengan pilihan raya umum ini? Dia akan mainkan isu Pakatan Rakyat ini goyah. Mari PAS, dia duduk dengan DAP, dia tak boleh duduk centang mata. DAP nak korbankan Islam. Kepada orang Cina, dia kata PAS akan korbankan orang Cina. Macam-macam. Dia kata dia PKR pula akan jual negara ini kepada Yahudi. Saudara-saudari saya nak sebut. Saya duduk dalam jawatan kuasa Pakatan Rakyat, Sekretariat Pakatan Rakyat. Dari PKR, wakilnya saya, Saudara Saifuddin, Saudari Nurul Izzah, Saudara Chen Chua. Dari PAS, wakilnya Dr. Hatta, wakilnya YB Salahuddin, Dr. Zulkifli Ahmad, Datuk Mahfuz daripada PAS. Daripada DAP, Saudara Tony Phua, Saudara Liu Chintong, Saudari Anthony Loh dengan YB Teresakok. Saya nak sebut, kami 12 orang yang dalam jawatan kuasa Pakatan Rakyat ini duduk tiap-tiap minggu berbincang mengenai dasar Pakatan Rakyat. Tidak ada parti yang lebih, tidak ada parti yang kurang. Bila kita duduk di bawah Pakatan Rakyat, kita langsung tak persoal kamu datang daripada PAS, aku daripada PKR, kamu daripada DAP. Kita duduk sebagai Pakatan Rakyat. Sebab itu kita boleh beritahu terus kepada Pulau Pinang, wakil-wakil DAP bahawa kalau kamu tak jaga isu perumahan orang Melayu Pulau Pinang, kita akan kalah. Sebab itu Pulau Pinang baru saja umumkan lepas ini akan buat rumah-rumah kos rendah dan sederhana untuk orang-orang Melayu. Serupa juga PAS boleh beritahu bagaimana kalau di Selangor contohnya isu arak, beberapa isu yang lain kalau tidak ditangani dengan baik, ada kesan kepada orang Melayu. Seperti mana juga kita boleh beritahu kepada PAS bahawa ada sesetengah isu kalau tidak diterangkan dengan baik akan menakutkan orang Cina dan India. Maknanya apa? Maknanya kesepakatan yang kita dah ada dalam Pakatan Rakyat ini bukan sahaja di peringkat parti, saudara-saudari. Bukan antara pimpinan Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Hadi Awang dengan Tok Guru Ni Aziz. Bukan setakat itu. Kepimpinan dan kesepakatan ini dah sampai ke peringkat bawah. Kita tak lagi melihat kepada isu rakyat dari kacamata parti masing-masing. Kita lihat berikutan kepada apa yang terbaik kepada rakyat. Sebab itu mari pilihan raya umum akan datang ini, saudara-saudari akan tengok seluruh Malaysia, kita takkan ada manifesto PAS, kita takkan ada manifesto PKR, kita takkan ada manifesto DAP. Yang kita ada, saudara-saudari, hanyalah di peringkat pusat manifesto Pakatan Rakyat. Yang itu yang kita sediakan sekarang, yang itu menunjukkan betapa kuatnya kerjasama di antara parti-parti Pakatan Rakyat. Kecuali negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu yang dah lama PAS memainkan peranan besar, negeri-negeri lain pun kita bagi arahan yang sama,
di peringkat negeri hanya ada satu manifesto Pakatan Rakyat. Malah di Pulau Pinang sekalipun takkan ada manifesto DAP. Di Selangor takkan ada manifesto PKR. Yang ada hanya manifesto Pakatan Rakyat Pusat, manifesto di peringkat negeri-negeri, saudara-saudara. UMNO Barisan Nasional dia boleh buat macam ini. Dia tak boleh. Sampai sekarang dia masih lagi bergaduh. Di belakang, kalau UMNO jumpa sama dia, dia akan mati pasal orang MCA dapat projek lagi banyak daripada dia. Projek longkang pun dia bergaduh, apatah lagi soal untuk cari dasar yang betul-betul boleh membela rakyat, tak mengira kaum, tak mengira latar belakang. Saudara-saudari. Sebab itu, saya minta rakyat lepas ini bila kita umumkan manifesto kita, turun ke bawah, sebarkan manifesto ini. Kali ini, pimpinan-pimpinan PAS dan kawan-kawan, kita buat manifesto lain sedikit. Sebelum ini dalam pilihan raya, bila kita buat manifesto, kita sendiri buat manifesto, kita bagi kat rakyat. Kita persembahkan kepada rakyat. Zaman sekarang dah berubah. Jangan ahli politik beritahu kepada rakyat apa yang rakyat perlukan. Kali ini, kita akan turun ke setiap negeri, berjumpa dengan rakyat untuk tanya rakyat apa yang rakyat perlukan. 12 hari bulan 4, 2 minggu lagi, kita akan lancarkan jelajah manifesto Pakatan Rakyat daripada PAS diwakili oleh Datuk Husam, daripada PKR oleh Datuk Saifuddin, daripada DAP oleh YB Tony. Kita akan ada kumpulan masing-masing, kita pergi setiap negeri, setiap kampung, kita akan dengar apa yang rakyat nak daripada kerajaan pusat, yang itulah yang kita akan masukkan dalam manifesto di samping janji-janji yang kita dah ada. Sekarang ini, apa janji besar yang kita dah ada, saudara-saudari, yang saya boleh maklumkan terus kepada orang Kemaman. Pertama, kita janji, kalau kita berkuasa hari ini, esok minyak akan turun 50 sen. Sebab apa? Sebab minyak ini, kita negara pengeluar minyak kaya. Saya orang Petronas, saya kira minyak dulu, saya tahu. Harga minyak Malaysia ini, harga minyak mentah paling mahal seluruh dunia. Minyak kita ini, Allah bagi minyak kualiti terlalu baik. Minyak emas. Dia panggil minyak manis, sweet crude. Sebab apa? Sebab minyak ini dia tak payah proses lama-lama. Masuk kilang sikit je dia dah baik untuk masuk dalam enjin. Kalau minyak daripada Saudi Arabia, kalau minyak daripada Afrika, minyak dia minyak hitam, minyak macam bitumen. Minyak itu nak boleh ke jadi minyak petrol dengan diesel, dia kena masuk kilang lama, berkali-kali dia kena bakar, rebus minyak itu, barulah yang tar tu hilang, baru dia boleh jadi minyak. Harga minyak kita mahal. Bila harga minyak naik, maksudnya apa? Maksudnya, pendapatan negara juga naik. Contohnya ya, 1 tong harga minyak sekarang, harganya lebih kurang RM400. 1 tong. Malaysia keluarkan lebih kurang 700,000 tong minyak tiap-tiap hari. RM400, saudara-saudari, kali dengan 700,000 tong, jumlahnya 280 juta ringgit tiap-tiap hari pendapatan kerajaan Malaysia. 280 juta ringgit kali dengan 30 hari, maksudnya tiap-tiap bulan kerajaan Malaysia pendapatan daripada minyak 9 bilion. 9 bilion. 9,000 juta. Berapa kos yang diperlukan untuk turunkan harga minyak 50 sen itu? Lebih kurang tiap-tiap tahun 6 bilion ekstra, tambahan 6 bilion saja. Sebab itu kita yakin, kalau kita berkuasa nanti, dengan harga minyak yang naik, pendapatan negara pun naik. Soalnya, adakah Perdana Menteri nak ambil 6 bilion daripada pendapatan yang tinggi itu, bagi balik ke rakyat untuk turunkan harga minyak? Boleh, kenapa tak boleh? Yang tak boleh sekarang, sebab 6 bilion itu dia duk sibuk bagi projek lembu 250 juta. Dia bagi 1 bilion kepada kroni. Dia bagi 10 bilion kepada Lim Leong Sik. Itu yang 6 bilion itu jadi tak cukup. Kalau kita berkuasa, kita buang semua yang kroni. Kita ambil balik duit, 6 bilion tambahan. Pada masa tiap-tiap bulan, kerajaan Malaysia dapat 9 bilion daripada hasil minyak. Sudah tentu kita boleh buat.
Sebab itu janji pertama, kita berpuasa hari ini, esok minyak akan turun 50 sen sehari-hari, masuk dalam manifesto. Janji yang kedua, kita berjanji, kalau kita berpuasa, harga elektrik juga akan turun serta-merta. Harga elektrik Malaysia sekarang ni mahal. Kalau banding dengan Thailand, banding dengan Singapura, banding dengan Indonesia, harga elektrik Malaysia paling mahal. Bila harga elektrik Malaysia mahal, kos makan kat tepi gerai pun mahal, dia kena bayar elektrik. Kos kita beli barang pun mahal sebab kilang pakai elektrik. Pewaja tu 2 tahun tak bayar elektrik sampai sekarang contohnya. Kilang pakai elektrik untuk buat barang, buat motor pun pakai elektrik, buat mic pun pakai elektrik, buat besen pun pakai elektrik. Kalau charge elektrik mahal, harga barang pun mahal. Sebab itu rakyat Malaysia menderita. Harga barang kita ni cukup mahal berbanding dengan negara-negara lain. Sebab itu kerajaan Pakatan Rakyat bila kita menang di Putrajaya, janji yang kedua kita adalah kita akan turunkan harga elektrik supaya bila kita turun harga elektrik ini, pertama, bebanan keluarga-keluarga kita yang kat rumah ini di kampung dia turun. Kalau selama ini dia kena bayar RM40, dia akan turun jadi RM30. Kalau yang bayar 100, dia turun kepada RM50. 50, RM100 yang dijimatkan itu boleh dibelanjakan untuk anak-anak, untuk susu dan sebagainya. Soalnya, kalau kita boleh buat bila kita memerintah, kenapa UMNO Barisan Nasional tak boleh buat sekarang? Kenapa UMNO Barisan Nasional tak mahu turunkan harga elektrik sekarang? Sebabnya, kerana harga elektrik tinggi, dia bagi kepada kroni-kroni dia juga. Orang itu dapat 10 bilion, orang ini dapat 20 bilion. Yang ini bila kita berkuasa, sudah tentu kita akan hapuskan serta-merta dan kita pulangkan kepada rakyat. Berkuasa hari ini, harga elektrik akan turun esok sahaja. Yang ketiga, kita janji dalam manifesto kita, kita juga akan bagi air percuma seperti mana yang kita dah buat di Selangor. Air ini, hujan ini. Yang ini bukan kena kos ni. Saya tengok di Selangor, kuasa Allah. UMNO dia nak rampas Selangor daripada Pakatan Rakyat. Dia fitnah, dia umum semua kononnya Selangor ni tak ada air. Kalau Pakatan Rakyat terus berkuasa, air paip tak ada. Dia pun melalui Syabas, yang syarikat yang dia jaga, dia mula tutup pilih air. Ini juga kita, orang tak ada air. Sana tak ada air, sini potong air. Orang tiap-tiap hari duk telefon pejabat kerajaan ni mana air. Benda itu berlaku di Selangor. Dia sanggup untuk fitnah Pakatan Rakyat. Dia sanggup hukum rakyat tutup pilih air. Dia buat di Selangor. Tapi kuasa Allah, dia duk fitnah, dia kata Selangor ni tak cukup air. Sekarang ni, Allah duk turunkan air. Selangor banjir tak habis-habis. Tiap-tiap minggu Selangor banjir. Air melimpah-limpah. Empangan habis. Menunjukkan saudara-saudari bagaimana sebenarnya menguruskan air ini tak ada masalah. Di Selangor, sumber air Malaysia ni banyak. Hujan banyak, sungai banyak. Sebab itu kalau kita uruskan dengan baik, kita boleh bagi air percuma 20 meter padu tiap-tiap bulan kepada rakyat. Kenapa kita pilih 20 meter padu? Kerana 20 meter padu itu ikut kajian kita. Yang ini yang keluarga mak ayah 2 orang, anak 3 orang. Keluarga biasa rakyat Malaysia, dia pakai dalam 20 meter padu je. Kalau dia ada kereta 5 biji, dia basuh setiap hari, itu bukan rakyat biasa, itu menteri. Rakyat biasa kereta 1 je. Kalau kita bagi 20 meter padu air kepada rakyat, macam kita buat di Selangor, insya-Allah saudara-saudari, rakyat tak payah bayar bil air. Seperti mana yang berlaku di Terengganu sekarang, bil air mahal. Di Johor, yang paling mahal di seluruh Malaysia pun di Johor. Di Pahang, airnya mahal dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan bagi air percuma. Dan yang keempat, saudara-saudari, semua orang dah tahu, kita akan bagi tol ini, kita hapuskan. Lebuh raya semua percuma. Biasa yang orang duk lalu Timur Barat ini, daripada Kuantan ke Gombak, sekarang kosnya berapa? RM21. Campur RM3.5, RM24.5, campur RM5. Lebih kurang RM30. Satu arah. Pergi balik daripada Kemaman ke Kuala Lumpur sekarang RM60. Sebab itu bila barang datang daripada Pelabuhan Kelang, dia masuk ke Terengganu sampai ke Kemaman, barang tu mahal. Sebab tolnya mahal, minyaknya mahal. Harga tol dan minyak ini bukan percuma. Pengeluar barang akan masuk dalam harga barang.
Sebab itu kalau kita nak tolong rakyat turunkan harga barang, kita kena turunkan harga tol. Kita kena hapuskan tol supaya bukan saja orang yang lalu lalang naik lebuh raya akan jimat, yang lebih penting suri rumah. Anak-anak, harga barangan di bandar-bandar, di kedai-kedai pun turut-turut. Yang ini kita akan bantu rakyat. Saudara-saudari, saya tak nak sebut lagi banyak, nanti tak jadi manifesto. Yang itu janji kita. Yang hapus PTPTN, Ustaz Nasruddin dah sebut tadi, kita akan hapus PTPTN. Tapi yang pastinya bila kita lancar manifesto kita kali ini, insya-Allah saudara-saudari, kita yakin rakyat akan buka mata dan rakyat akan undi UMNO pula. Rakyat akan banyak lama sangat hujan. Rakyat akan undi Pakatan Rakyat. Kali ini kita akan ada kerajaan baru di Putrajaya. Bab yang terakhir, 5-6 minit terakhir ini yang bab paling best, paling sedap sekali. Sebab bila kita dah sampai ke Putrajaya, kerajaan negeri kita ambil alih di Kuala Terengganu, apa kita akan buat mula-mula sekali? Selain daripada turunkan harga minyak, turunkan harga elektrik, bagi air cuma ni, apa kita akan buat? Kita akan gali file saudara-saudari. Kita akan korek balik setiap satu penyelewengan rasuah, satu sen pun kita akan jejak balik, supaya semua pimpinan UMNO Barisan Nasional yang pernah curi duit saudara-saudari, kita akan hadapkan ke mahkamah. Dia ingat saya seorang je kena turun naik mahkamah. Sekarang ini diugut masuk penjara. Dia tunggu 3 bulan lagi. Kalau nak masuk penjara, kita sama-sama masuk penjara. Saya duduk sini, sebelah tu Biakir Toyo duduk sekali, Mat Said duduk sebelah satu lagi. Perkara pertama yang kita akan buat, kita akan gali, kita akan cek file satu-satu supaya setiap orang ahli UMNO pimpinan mereka yang dah makan duit, pertama kita ambil balik duit ini. Yang kedua, kita hukum mereka secukup-cukupnya supaya generasi masa depan kita, adik-adik yang ada sekarang ni tahu, kalau di Malaysia kamu makan duit rakyat, tempat kamu dalam penjara, bukannya ditampuk pemerintahan saudara-saudari. Memang kita berlembut sekarang, memang kita cakap baik, tapi UMNO Barisan Nasional percayalah, kita tak akan gunakan polis untuk pukul dia macam pukul kita. Kalau dia nak tunjuk perasaan, kita tak akan hantar FRU, hantar gas kepada kita. Yang kita janji satu saja, kita tak akan hantar dia ke ISA di Kamunting. Kita janji, kamu makan duit, kita akan gali, kita akan kejar sampai lubang cacing. Kalau kamu kena merengkok 20 tahun, matilah kamu dalam penjara. Situ tempat kamu. Saudara-saudari, sebab itu, saya minta, terakhir sekali ini sebab hujan, saya minta, gunakanlah peluang kali ini sebaik-baiknya. Kita sudah di depan. Isunya kita di depan. UMNO sendiri mengaku sekarang, bila dia turun ke bawah di kampung-kampung, dia berhadapan dengan kemarahan rakyat. Naib Ketua Wanita UMNO, Senator Kamilia, dia minta Syarizat Jalil letak jawatan sebab dia kata, bila dia ketuk pintu pergi rumah ke rumah, orang ejek dia, orang panggil dia lembu. Wanita UMNO sekarang orang ejek panggil lembu. Itu Senator Kamilia. Hari ini, Dolah Kuat Lana, orang kuat, Tun Razak dahulu, orang kuat Mahathir pun sebut yang sama. Dia kata, isu lembu ini akan jadi bahan ejekan sampai rakyat akan hilang kepercayaan kepada UMNO Barisan Nasional. Di kampung-kampung dia kata, soal ejek, jenaka lembu ni tak habis-habis lagi. Orang UMNO bercakap sedikit, orang sebut lembu. Masuk kampung, orang sebut lembu. Dia nak sampaikan mesejnya, tak boleh sekarang. Orang ingat UMNO, orang ingat lembu. Jadi dari segi kempen, dari segi mesejnya, insya-Allah kita berada di depan. Kalau ada kawan-kawan kita yang atas pagar Hakta orang UMNO sekalipun yang mendengar, saudara-saudari yakin dan percayalah kita akan menang pilihan raya umum kali ini. Sebab itu saya tak takut kena saman 100 juta. Sebab itu saya tak takut dia nak sumbat masuk penjara 3 tahun. Kalau saya masuk pun saya masuk sebulan je. Lepas tu saya keluar. Tak bimbang. Sebab kita yakin kerajaan baru kita akan dapat tubuhkan di Putrajaya dalam pilihan raya umum akan datang. Cuma senjata terakhir yang UMNO Barisan Nasional ada adalah penipuan dan SPR. Daftar pengundi ditipu sebesar-besarnya,
di setiap kerusi parlimen, terutamanya yang PKR menang di Selangor, pertambahan undinya 30,000 orang, 25,000 orang. Ketua pengarah operasi untuk menang pilihan raya bagi UMNO tak lain dan tak bukan Datuk Seri Idris Yusof, sebagaimana yang dia pernah buat di Terengganu tahun 2004. Sekarang ini dia cuba buat di negeri-negeri yang kita menang, terutamanya Selangor dan kerusi-kerusi parlimen yang kita dah menang. Sebab itu saya nak tutup ceramah malam ini dengan hanya satu rayu. Saya nak rayu satu benda. Saya tak rayu supaya sokong kita. Saya tak rayu supaya bagi duit kepada kita banyak-banyak. Saya hanya rayu satu saja. Ingat tarikh ini. 28 April 2012. Hari Sabtu, 4 minggu dari sekarang, Abang Wei. Kita akan buat bersih 3 di Kuala Lumpur. Saudara-saudari orang Kemaman jumpa di sana. Turunlah 20-30 buah bas. Kalau kita tak lawan mereka kali ini, mereka akan tipu pilihan raya macam dia rampas Terengganu semasa PAS berkuasa 2004 dahulu. 28 April 2012, 4 minggu dari sekarang, kita sudah mula boleh menyusun kawan-kawan kita. Ramai-ramai kita turun ke Kuala Lumpur. Kalau bersih 2, kita ada 70,000 orang. Kali ini kita pastikan kita ada paling kurang 300,000 orang di jalan-jalan di Kuala Lumpur. InsyaAllah bila itu berlaku, UMNO Barisan Nasional tahu kemarahan rakyat. Kalau dia tipu pilihan raya kali ini, maka kita berperang untuk sampai ke Putrajaya. Dengan ingatan itu, saudara-saudari, saya minta kita jumpa sekali lagi 4 minggu dari sekarang di Kuala Lumpur. Saya minta maaf semua yang terkasar bahasa, basah, hujan semua ini. Saya minta maaf, semua yang baik datangnya daripada Allah. Saya ulang berkali-kali, semua yang tak baik di Malaysia akhir-akhir ini datangnya daripada Najib dan Rosmah. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.